Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali kepada dalam segmen Misteri Jam 12. Jadi pada hari ini kita akan mengupaskan 3 jenis hantu, iaitu yang pertama adalah Pontianak, dan yang kedua adalah orang minyak, dan yang ketiga adalah Toyol. Baiklah, jadi pada hari ini kita akan mengupas, kita akan menerangkan berkenaan dengan orang minyak. Jadi apakah itu orang minyak? Seperti yang biasa kita dengar, orang minyak ini merupakan orang lelaki yang bersifat gelap dan juga berminyak. Dan nama pun orang minyak, takkanlah dia tak berminyak kan? Jadi dia adalah merupakan satu bersifat yang hitam, ataupun dia lebih kepada berbadan besar, dan dikatakan ada juga yang mengatakan berkulit gelap, hitam, dan bersifat bogel dan sebagainya. Jadi dan ada juga yang mengatakan bahawa orang minyak ini merupakan dia memakai pakaian yang bersifat seluar saja, dia hanya memakai seluar pendek saja, ataupun dalam bahasa mudahnya seperti pakaian dalam lah senang cerita. Jadi itu orang minyak, sedikit kita dah tahu mengenai dengan sifat-sifat orang minyak. Baiklah, tadi kita telah mendengar sedikit tentang ciri-ciri orang minyak. Jadi berdasarkan daripada kajian yang dilakukan juga mengatakan bahawa orang minyak ini hanya menyukai wanita sahaja. Namun wanita itu juga ada ciri-ciri khas yang dia suka, iaitu apa? Wanita yang mempunyai dara saja, ataupun senang cerita anak dara saja yang orang minyak ni suka. Jadi cerita orang minyak ini juga telah famous, telah terkenal bukan sejak kebelakangan ini, tapi sejak daripada zaman dahulu lagi. Dikatakan bahawa orang minyak ini telah muncul sejak daripada zaman 1950-an. Dikatakan bahawa pada ketika itu terdapat satu laporan daripada media yang mengatakan bahawa terdapat satu laporan yang mengatakan bahawa wanita-wanita telah diperkosa. Namun diketahui daripada mana datangnya orang tersebut. Jadi sejak itulah orang minyak ini telah semakin lama semakin bertebaran kisah-kisahnya sehinggalah ke hari ini. Jadi seperti yang kita ketahui juga bahawa kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan orang minyak ni bukan saja daripada orang Melayu, tetapi ia juga telah terkenal sehingga ke luar negara. Dan sebagai contohnya kita ada satu pengkaji yang daripada Benjamin Radford yang mengkaji sebuah tajuk iaitu Roots in Myths and Folklore. Jadi itu merupakan salah satu kajian yang famous mengenai orang minyak. Baiklah, orang minyak ini juga bersifat apa? Sebagai contohnya, dalam satu laporan daripada saksi juga mengatakan bahawa orang minyak ini bersifat ganas dengan cara mencabul dan memperkosa wanita yang merupakan wanita anak dara. Jadi orang minyak ini juga dalam satu kajian daripada luar, iaitu daripada Michael Newton dalam satu karyanya iaitu Encyclopedia of Cryptozoology, A Global Guide, mengatakan bahawa orang minyak ini juga merupakan satu makhluk yang ganas yang hanya terdapat di semenanjung Malaysia sahaja. Jadi ciri-ciri orang minyak ni terdapat saksi juga yang mengatakan, sebagai contoh pada tahun 2012 terdapat satu laporan akhbar yang telah nampak orang minyak ini. Bagaimana ciri-cirinya? Iaitu mereka telah nampak orang minyak ini telah dikatakan bahawa dia telah melompat, dikatakan telah lompat dan kemudian telah seperti Spiderman. Pernah tengok Spiderman? Dia telah macam menetap, melekat di shilling. Itu adalah salah satu daripada ciri-ciri orang minyak yang terkenal sehingga ke hari ini. Jadi sebagai contoh juga terdapat filem-filem. Kalau anda ingin menonton bagaimanakah ciri-ciri orang minyak ini, kita boleh menonton cerita-cerita yang famous. Sebagai contohnya orang minyak yang telah dilancarkan pada tahun 1958, atau juga Sumpah Orang Minyak karya Datuk Seri Tan Sri P. Ramlee yang bertajuk pada tahun 1958, dan juga seperti juga Pontianak versus orang minyak pun ada karya Afdin Shauki dan sebagainya. Jadi namun setelah kajian juga dilakukan bahawa tidak ada satu cara spesifik yang khas bagaimana untuk kita membela orang minyak. Dan juga daripada saksi-saksi juga terdapat lagi banyak ciri-ciri orang minyak. Sebagai contohnya ada juga yang mengatakan beliau ni berlari laju. Dia ni berlari laju apabila ingin ditangkap. Itulah sebabnya sehingga ke hari ini orang minyak ni tidak dapat ditangkap. Sekian, itu saja.
pergi kepada topik kedua, iaitu Pontianak. Pontianak atau kuntilanak merupakan makhluk gaib yang dipercayai oleh orang Melayu bahawa ia berupa wanita cantik yang mati ketika mengandungkan anaknya. Terdapat juga pendapat bahawa ia merupakan jin liar yang sering mengganggu manusia. Pontianak dan kuntilanak ini selalunya mengganggu manusia dan juga menghisap darah manusia. Baiklah, menurut cerita rakyat Melayu, sosok tubuh Pontianak ini digambarkan seorang wanita cantik yang bahagian belakangnya berlubang. Ia sering berjalan pada waktu malam di tempat yang sunyi. Ketika ia muncul, selalunya diiringi dengan bau bunga kemboja. Kononnya lelaki yang tidak berhati-hati akan diganggu oleh Pontianak dan dihisap darahnya. Pontianak ini selalunya suka di pokok-pokok tertentu seperti pokok yang condong. Baiklah, tapi namun agak berbeza menurut tradisi Melayu, iaitu menurut tradisi Sunda. Pontianak ini tidak memiliki lubang di bahagian belakangnya. Yang memiliki lubang di belakangnya dikenali sebagai sundel bolong. Baiklah, menurut pandangan Islam, Pontianak atau kuntilanak ini merupakan termasuk dalam golongan jin yang suka mengganggu manusia, iaitu dikenali sebagai jin hafaf. Menurut masyarakat Melayu, cara untuk menangkap Pontianak ini adalah dengan cara memaku di bahagian belakangnya yang berlubang. Namun menurut pandangan Islam, cara menangkapnya adalah dengan cara sentiasa berdoa dan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Pontianak akan lari apabila mendengar laungan azan dan nama-nama Allah. Namun kita kena ingat, kita harus sentiasa beribadat kepada Allah, sentiasa mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Baiklah, minggu lepas kita dihangatkan dengan isu penampakan Pontianak di Tasik Universiti Melaya. Hari ini saya bersama dengan seorang saksi, iaitu Syakir. Baiklah Syakir, apakah yang anda nampak pada hari kejadian? Okey, jadi ketika itu pada jam 11 malam lah. Dalam kurang 11 malam tu saya bersama dengan rakan tengah jogging lah. Kita jogging daripada KK3 ni, daripada Kolej Syah ni ke Tasik Varsity ni. Untuk kita jogging lah, jogging. Waktu malam, pukul dalam pukul 11 macam tu. Tiba-tiba time saya tengah jogging, tiba-tiba saya nampak cera putih tau. Macam ada satu kat pokok, kita Tasik kan ada banyak pokok tu kan. Jadi dekat atas tu macam saya nampak ada satu pokok. Macam satu pokok tu macam ada benda putih. Tengah benda kain lah kan, kain terbang ke apa ke. Entah kain yang berkolej kediaman mana-mana ke, tiba-tiba terbang ke sini ke, telekong siapa terbang, monyet bawa ke apa ke. Saya pun tengok lama-lama. Tengok lama dia tiba nampak hantunya. Dia nampak macam rambut dia panjang, tapi dia lebih kepada warna merah. Tegak belum lama saya menceritakan ni Dengar bunyi tak? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Tuyul menunjukkan kepada sejenis makhluk yang dipercayai oleh orang-orang Melayu. Ia dikategorikan sebagai syaitan ataupun jin. Ia dipercayai digunakan untuk mencuri ataupun mengambil barang-barang yang berharga daripada jiran-jiran ataupun daripada orang-orang awam yang disuruh oleh tuannya sendiri. Fizikal tuyul ini, ia mempunyai ciri-ciri seperti budak yang berwarna hijau ataupun kita tak tahu warna dia apa, yang berwarna merah, gigi yang tajam. Ia mempunyai kelebihan yang mana ia boleh menyelinap masuk bilik ke bilik untuk mencari barang-barang yang berharga. Oleh itu, ia digunakan untuk mencuri dan mengambil segala barang-barang yang tidak dapat diambil oleh seseorang. Ada yang mengatakan untuk mendapatkan tuyul ini haruslah dibeli oleh tok-tok bomoh ataupun dengan cara yang memuja. Tuyul ini pula akan disimpan di dalam botol dan apabila digunakan, dia haruslah dibuka penutupnya untuk keluarkannya dan memberi ia makan. Makanannya ialah darah. Ia akan diberikan kepadanya pada bulan mengambang. Jika tidak memberikannya makanan, maka dia akan mengganggu keluarga itu sendiri, iaitu keluarga tuannya itu. Sekiranya tuyul itu tidak dijaga dengan baik, maka tuyul itu akan membinasakan tuannya sendiri
ataupun keluarga tuannya itu sendiri. Untuk membuang toyol itu, ia perlulah diberi balik kepada orang yang membelinya ataupun dibuang ke dalam sungai supaya ia tidak dapat kembali kepada tuannya. Terdapat petua juga yang mengatakan toyol ini untuk menangkapnya ia menggunakan kacang hijau ataupun ikan puyuh, kerana dengan kedua-dua itu ia boleh melalaikan toyol itu daripada mencuri uang. Maknanya kat sini dia tak akan dapat uang jika terjumpa dengan kacang hijau ataupun ikan puyuh itu sendiri. Baiklah, itu sahaja yang berkaitan dengan toyol. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita dah sampai ke segmen yang terakhir. Kita telah menceritakan mengenai Pontianak, kita telah menceritakan mengenai orang minyak, dan kita juga telah menceritakan mengenai toyol. Jadi ketiga ini merupakan salah satu daripada kepercayaan Melayu berkenaan dengan makhluk halus. Jadi kesimpulannya adalah kita walaupun takut, sejujurnya kita takut kalau kita nampak, tapi kita hendaklah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.